Macam 5 orang ni hilang. Jumpa juga ada tengkorak-tengkorak, ada tulang-tulang. 개구리 소년들이 실종된 것은 지난 91년 3월 26일 해결을 하지 못하고 있습니다. Hai, Assalamualaikum di segala albab kisah seram terjadi vlog and beauty. Like and subscribe dan sharekan kepada semua social media hampa. Saya harap korang berada dalam keadaan yang sihat selalu dan insyaAllah kita akan mulakan video kita pada hari ini. Okey, pernah tak hampa terfikir untuk masuk dalam sebuah hutan? Masuk dalam sebuah hutan yang ada gunung, okey, bersama kawan-kawan baik hampa, dan hampa masuk tu, hampa tak keluar dah. Maksudnya, hampa dah masuk, hampa takkan keluar dah sampai bila-bila, without seeing your parents, without seeing your siblings anymore. That's crazy. Okay, dalam erti kata lain lah kan, untuk hampa faham, hampa masuk, hampa hilang sekaligus. Macam tu je, hilang. Terus. What happened? 개구리 소년들이 실종된 것은 지난 91년 3월 26일 오전 9시 6명이 실종된 이 사건을 해결을 하지 못하고 있습니다. 해결을 하지 못하고 있습니다. That happened pada 5 orang yang dipanggil Frog Boy. Kenapa dipanggil Frog Boy? Okey, 5 orang ni hilang dalam hutan pada 26 Mac 1991. 5 orang pelajar sekolah rendah didapati hilang di Gunung Wayong yang terletak di daerah Daeseo di negeri Daegu, Korea Selatan. 5 orang budak lelaki ni dia nak cari telur katak di gunung. Masuk dalam hutan lah maksudnya. Okay, mereka bagi tahu parent mereka semua, okay, saya nak pergi ke gunung, nak pergi cari, nak main dengan kawan-kawan, nak pergi masuk hutan, nak pergi gunung, nak cari telur katak pada hari kejadian. Okay, mereka terdiri daripada Cheo Wong Wo, Ho Yong Jo, Yong Gyu Kim, Chen In Pak, and the last one is Jok Sik Kim. Pada hari kejadian 26 Mac 1991 ialah hari cuti peristiwa, iaitu hari pertama pilihan raya dilaksanakan di seluruh negara dalam sejarah Korea Selatan. Dipendekkan cerita, mereka semua ni sebenarnya ada 6 orang. Okay, 6 orang keluar. Seorang daripada mereka semua ni tak makan lagi, lapar, nak sarapan dulu. Okay, seorang daripada mereka ni balik ke rumah balik. So jadi tinggal 5 orang. 5 orang ni terus pergi masuk hutan, okay, untuk buat projek mereka lah, cari telur katak. Zaman dulu budak-budak suka masuk hutan, suka berkeliaran di persekitaran rumah mereka kan, sebab mereka ni budak-budak lasak. So masuk hutan pun mak ayah dah tak kisah, sebab mak ayah mereka tahu yang mereka okay, dah biasa dengan tempat sekitar tu, okay je. And then pada pukul 6 petang, okay, semua ibu bapa daripada 5 orang budak lelaki ni risau sebab mereka tak balik-balik. Dah pukul 6 dah tak balik-balik, tak boleh balik rumah. Biasanya dalam pukul 6 macam tu mereka dah balik dah lah rumah. Tapi pada hari kejadian mereka tak pulang-pulang ke rumah. So mereka duduk tunggu. Selepas beberapa jam kemudian, family kepada 5 orang budak lelaki ni ambil keputusan untuk mencari anak mereka. Selepas cari tak jumpa, mak ayah daripada 5 orang budak lelaki ni buat laporan polis. So polis siasat dan menyatakan mereka ni hilang di Gunung Wayong tu. So pencarian besar-besaran berlaku. Okay, risalah disebarkan, 300 orang polis siasat cari 300,000 orang anggota polis mencari di sekitar kawasan perumahan, gunung, hutan, termasuk stesen bas, stesen kereta api, semua cari. Di lorong-lorong semua cari merata. Mereka tak jumpa. Macam 5 orang ni hilang macam gitu je. Ada juga teori mengatakan mereka kena culik dengan UFO lah, dengan alien lah, macam-macam benda pelik. Sebab pelik, hilang macam gitu je, tak jumpa.
You bayangkan betapa peliknya benda ni berlaku. So mak ayah mereka sebarkan risalah, and then sebarkan gambar anak-anak mereka kat kotak susu, sebarkan berita ni, wawarkan pada semua orang. Kalau jumpa, tolong bagi maklumat, anything, ada maklumat sikit je tolong bagi. Dan yang paling seriusnya adalah pelbagai syarikat ataupun individu menderma jumlah sebanyak 42 juta won. Okey, won lah kan, won kepada sesiapa sahaja yang jumpa 5 orang budak yang hilang ni, yang dikenali sebagai Frog Boy. Pada tahun 1992, satu filem berjudul Come Home Frog Boy mengenai kehilangan 5 orang Frog Boy telah disiarkan di televisyen. Pada masa itu, tak ada apa-apa petanda dapat sebarang unsur jenayah dalam kehilangan mereka berlima. So, ramai yang beranggapan bahawa mungkin 5 orang budak ni dia merajuk lah ataupun bergaduh dengan family. Lepas tu, mereka pun mengembara dan menyembunyikan diri. Tapi guys, cuba hampa fikir secara logik lah kan. Budak-budak tu kecil lagi kot. I mean like macam budak sekolah rendah. Okay, takkanlah mereka nak disebabkan merajuk dengan parent je, hilang macam gitu je dalam hutan, and then tak pulang-pulang sebabkan bergaduh dengan family. Mereka tu kecil lagi kot. Duit pun tak ada lagi. Tak logik. Bagi I, tak logik lah. Budak-budak tu bergaduh dengan family and then hilang macam tu je. Tak logik. Macam larikan diri lah, lari pada rumah macam tu. Dan dah bertahun-tahun mencari 5 orang budak yang hilang ni, sampaikan ada di antara ahli keluarga daripada 5 orang budak lelaki ni dah meninggal dunia. Ada juga daripada mereka yang sudah berpindah ke negeri lain. Itu yang berlaku selepas kejadian. Pada 26 September 2002, 2 orang lelaki yang sedang memetik buah di pinggir gunung menjumpai secebis kain baju, macam cebisan kain baju ni, dan jumpa juga ada tengkorak-tengkorak, I mean like ada tulang-tulang di sekitar kawasan yang 2 orang lelaki ni nak ambil buah. Jadi bila mereka jumpa ni, 2 orang lelaki ni, mereka terus call polis Korea, and then polis Korea pun datang di tempat kejadian. Hampa nak tahu berapa tahun budak-budak 5 orang ni hilang? 11 tahun baru jumpa tengkorak, tulang, cebisan baju di sekitar kawasan perumahan budak-budak ni. Nak tahu berapa jarak dia? 2 kilometer saja mereka jumpa mayat 5 orang budak lelaki yang hilang. Logik tak logik? And then polis siasat apa semua, dan polis mengatakan yang mereka 5 orang ni mati sebabkan kesejukan. Kalau sejuk, mereka boleh je balik rumah kan, dekat je pun. Dan mereka dah tahu jalan nak pergi mana, mereka tak akan sesat. Okay, budak-budak tu tak akan sesat macam tu saja, sebab budak-budak kalau dah tahu jalan, dia akan tahu, dia akan kenal. Tapi ni polis mengatakan mereka mati sebabkan kesejutan dalam hutan tu. Tapi polis siasat balik, ada tengkorak, 2 daripada mereka ada darah, dan 2 lagi ada kesan lubang macam kena tembak dengan jarak yang dekat. So lubang tu besar, bukan kecil, besar. So dia tak boleh nak letak dalam ni, takut kena bang. So hampa semua boleh google gambar dia, memang besar. Lubang tu bukan lubang yang biasa-biasa je, lubang besar. And then barulah kes ni disahkan bahawa Frog Boys bukannya kes kehilangan, tetapi kes pembunuhan. And then mereka dikebumikan pada 25 Mac 2004, dan tengkorak 5 orang budak ni didermakan kepada universiti untuk kajian perubatan. Pada tahun 2006, kes ini mencapai tarikh luput. I mean like kes ini 15 tahun siasatan untuk kes bunuh ini. Dan bagi tindakan undang-undang, kalau dah kes dah 15 tahun dah lebih, maksudnya kalau kena tangkap pun pembunuh tu tak akan diambil tindakan oleh pihak polis ataupun mahkamah dan sebagainya lah. Namun begitu, pada tahun 2015 Julai, Korea Selatan telah memasukkan status itu. Maksudnya masih ada harapan lagi kalau pembunuh itu dijumpai dan ditangkap. Jadi pihak mahkamah ataupun pihak polis boleh ambil tindakan
kepada pembunuh, polis akan ambil tindakan lah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal. Okay, the last part is pengakhiran lah. Hari kejadian juga, for your information, ada budak yang bernama Seong Hun Ham, juga pelajar di sekolah yang sama dengan Frog Boy ni, berkata yang tidak melihat Frog Boy tetapi mendengar jeritan mereka dalam hutan tu, jarak yang agak dekat lah kan. And then dengar jeritan daripada mereka tu, mungkin minta tolong lah 2 kali. And then lepas tu dah tak ada dah. Dia juga masa tu dia tengah mencari telur katak juga dalam hutan tu, milat di sekitar gunung-gunung tu. Walau bagaimanapun sekarang dah 2023, kes ini kekal misteri sebab pembunuh dia tak dijumpai lagi, dan cara membunuh budak-budak 5 orang ni tak dapat diungkai sebab zaman dulu teknologi yang ada tak canggih macam zaman sekarang. Zaman sekarang macam-macam teknologi ada, macam-macam siasat yang boleh kita siasat kan, boleh FBI apa semualah, senang aja. Milat tak adalah senang, tapi ada teknologi tu. Tapi zaman dulu tak ada. So kes ini adalah unsolved case yang tak dapat diselesaikan sampai hari ini. Dan satu je persoalan yang Lia nak tanya, siapakah pembunuhan 5 orang budak lelaki yang dikenali sebagai Frog Boy? Ya, haraplah ada keadilan untuk family mangsa. Pengajaran dia adalah budak-budak, sekarang ni zaman pun zaman moden, semuanya ada telefon, macam-macam kes yang dahsyat berlaku di sekitar kita yang kita tak tahu. Remind to you guys and to myself also to stay safe, di mana sahaja kita berada, dan always bersama dengan teman kalau nak pergi mana-mana. Itu je. Okay guys, itu saja daripada Lia, video daripada Lia untuk minggu ini. Kalau korang tak keberatan, belanja sikit butang thumbs up, and then subscribe me for the next video. Thank you so much. Bye.